Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang berada di luar sana? Saya doakan anda semua sihat sentiasa, dapat meneruskan amal ibadat sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita anggap Ramadan pada kali ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Barulah kita akan terus bersemangat. Kita tidak akan rasa sukarnya berada di dalam Ramadan kali ini, insya-Allah. Baiklah, Ramadan ini kita sering diuji dengan pelbagai ujian, dugaan yang saya selalu sebut kepada siapa-siapa saja yang saya diberi ruang dan peluang untuk menyampaikan ilmu ataupun berkongsi sedikit ilmu yang saya ada. Antaranya sifat sabar, di mana Nabi SAW pernah menyatakan bahawa berpuasa itu sebahagian daripada sifat sabar yang ada dalam diri kita. Mendidik diri kita supaya sentiasa bersabar sepanjang kita berpuasa, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Antara perkara yang penting ketika kita berada dalam bulan Ramadan ialah hawa nafsu ni. Hawa nafsu ni jangan kita ikutkan sangat. Yang saban tahun kalau kita lihat fakta di negara kita ini, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, waktu itulah negara kita rakyatnya melakukan bermacam-macam pembaziran, khususnya makanan. Kita semua dah maklum dah, dalam Al-Quran Allah sebut sesungguhnya orang yang membazir itu saudara kepada syaitan. Adakah tuan-tuan dan puan nak dicop sebagai orang yang bersaudara dengan syaitan? Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat membazir, kawan kepada syaitan ini, tuan-tuan dan puan. Disebut tentang makanan ini, mungkin ada di antara saudara kita yang berada di luar sana ataupun jauh daripada Malaysia ataupun di dalam Malaysia ini sendiri, saudara kita yang apabila dia nak bersahur, dia nak berbuka puasa, tiada makanan yang mereka boleh dapatkan. Jadi kita orang yang beruntung. Sebahagian besar kita bukan sekadar ada makanan, makan berlebih makanannya. Cuba kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Baik, ayat ni amat cantik, bagus untuk kita tadabbur, cuba fahami apakah maksudnya. Selaku orang yang beriman, selagi mana kita ni belum diuji oleh Allah SWT, maka kita belum boleh mendabik dada bahawa menyatakan kita telah beriman. Dalam ayat ni Allah kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami akan menguji kamu, wahai beriman, dengan sedikit ujian. Apakah ujian tersebut? Yang pertama, minal khauf, ujian daripada ketakutan. Takut ni bermacam-macam rasa takutnya ada dalam diri kita. Takut tak dapat nak puasa penuh dalam Ramadan tahun ni. Orang yang bekerja takut hilang kerja, takut sakit, takut bermacam-macam lagi. Yang kedua, minal khauf wal ju', ujian kelaparan. Bulan Ramadan ni cerita tentang lapar pula kan. Orang yang diuji dengan kemiskinan, mungkin dia tak cukup duit, tidak cukup harta untuk membeli makanan untuk dimakan sehari-harian ini. Itu mungkin normal, tuan-tuan dan puan. Mungkin itu biasa. Lalu dia pun minta tolong orang, tolonglah bagi saya duit sikit untuk saya beli makanan, dah 2 hari tak makan. Kita pun tolong. Yang peliknya, tuan-tuan dan puan, ada di antara kita ni orang yang terlebih duit dia banyak, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh makan. Asal dia makannya, dia rasa sakit. Makannya rasa tak lalu. Makannya rasa nak keluar balik. Makan keluar muntah dan sebagainya. Rupanya ada penyakit.
penyakit macam-macam sakit lah hari ni. Ya, kanser darah dan bermacam-macam lagi, tuan-tuan dan puan, minta kita dijauhkan. Itu ujian kelaparan. Nabi SAW, kita tengok kan, para sahabat bertanya ataupun orang bukan Islam sendiri bertanya, "Wahai Muhammad, apakah petua kamu yang jarang sekali dapat penyakit?" Lalu Nabi kata apa? "Kami makan ketika perlu." Ataupun Nabi sebut, kami makan hanya sedikit. Jadi makan Nabi itu sedikit. Dia tak macam kita hari ni, kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Dah terbalik jadinya, tuan-tuan. Itu sebab ya, bermacam-macam penyakit yang ada hari ni. Antaranya sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, gout. Ya, zaman Nabi dulu tak ada. Ya, para sahabat sihat belaka. Habis tinggi pun sakitnya itu hanyalah demam. Ya, demam panas. Negara kita ni sering champion dalam penyakit kronik yang tidak berjangkit. Contohnya diabetes. Kita ni dekat Asia Tenggara kadang-kadang nombor 3, kadang-kadang nombor 4. Hampir nak jadi juara, tuan-tuan dan puan. Ini yang menakutkan, merisaukan kita. Dia ujian kelaparan. Dalam ayat ni, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Ujian yang ketiga, kekurangan harta benda. Kadang-kadang kita ada kenderaan, kita ada rumah, Allah uji dengan ya, kebakaran, banjir dan sebagainya. Nak tengok iman kita ni, ya, kita sabar ke tidak. Naqsim minal amwal wal anfus. Yang keempat, ujian yang keempat, diuji dengan kematian. Contohnya ada sahabat saya yang sedang menaiki kereta dengan isteri dan anaknya berusia 9 bulan, tuan-tuan dan puan. Ada sebuah kenderaan terbabas lalu bertembung, akhirnya anak tu tadi meninggal dunia. Si ibu ataupun isteri pula kritikal, berada di hospital, tengah malamnya meninggal dunia, diuji dengan kematian. Kemudian yang kelima, wasamarat, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman ataupun bisnes yang kurang menjadi, ya. Lalu kelima-lima ujian yang saya sebutkan ini bagi orang beriman, kalau dia bersabar, Allah kata wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar ini. Orang yang sabar yang macam mana? Allazina idza asabathum musibah, yang apabila dia ni ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ya. Jadi itulah hawa nafsu kita ni, ya, sering nakkan yang terbaik, sering nakkan yang paling bagus, tapi apabila diuji sedikit, kita mulalah nak menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ini. Yang paling teruk sekali, tuan-tuan dan puan, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan diri kita ini. Siapa kita sebagai hamba-Nya yang Allah izinkan untuk menompang atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang sementara ni. Sebab kehidupan kita yang sebenar ialah di akhirat nanti, kekal selama-lamanya. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, bersabar di atas segala ujian. Ya, mungkin kita tengok orang tu bestnya dia makan hari-hari dapat makan makanan yang mewah-mewah. Kita ni hanya mampu makan nasi kosong, ikan kering, sayur sikit. Itu pun alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Sebab kalau banyak makan, maka banyaklah penyakit yang akan datang. Sebab apa? Nabi SAW dan para sahabat, mereka ni walaupun usia mereka dah banyak, ya, Nabi usia 50 tahun, 60 tahun, tetapi dia punya fizikal itu amat hebat, tuan-tuan dan puan. Ya, kekuatannya itu saya yakin dan percaya kalau Nabi SAW masih hidup hari ini, dia lebih kuat, lebih hebat, lebih sihat daripada remaja, pemuda yang ada pada zaman ini. Kalau kita baca majalah ataupun kajian dilakukan oleh orang yang bukan Islam, contohnya, ya, kalau kita tengok, pernah satu majalah tu dia senaraikan manusia ataupun rakyat negara yang paling slim dan sihat atas muka bumi. Tengok dalam ranking 20-30 tu tak ada pun negara daripada umat Islam. Kesihatan makanan yang perlu kita jaga supaya kita tidak menjadi champion di dalam negara yang paling berpenyakit. Ya, minta dijauhkan, sebab dengan berpuasa inilah dapat melatih diri kita supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Moga-moga Ramadan kali ini kita merdeka dari hawa nafsu yang sentiasa nakkan supaya kita ni membazir dan sebagainya. Sekian sahaja dari saya. Selamat berpuasa, selamat menjalani ibadat sepanjang Ramadan pada tahun ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.